bahayanya arak, ya, itu mabuk arak, maka dia perlu dibimbing. Ini kan pula mabuk di ambang kematian, dia juga perlu dibimbing. Ketika seorang itu dalam keadaan nazak, dia akan melalui satu proses yang menakutkan dan menyakitkan, iaitulah keadaan sakaratul maut yang menyeksa dirinya sehinggalah dia lupa keadaan sekeliling, ya. Sedangkan Nabi kita pun, baginda Nabi Muhammad SAW sendiri merasai peritnya sakaratul maut. Nabi rasa sakit sakaratul maut ini. Ya, beberapa kali diriwayatkan, berapa kali Rasulullah ini pengsan di sisi isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu antara perkara yang pasti akan dilalui oleh kita semua. Lalu sebagai orang yang hidup, orang yang sihat, orang yang berakal, di sisi orang yang hampir meninggal dunia ini, apakah yang perlu kita lakukan? Iaitulah, pertamanya kita kena bimbing pesakit dengan kalimah la ilaha illallah secara tertib. Kita kena bimbing dia secara tertib. Dia tidak perlu menyebut secara perlahan ataupun tak perlu sebut secara laju, hanya sebutan sederhana saja. Kalau yang perlahan sangat pun kita buat macam dalam TV kan, biasa orang buat la ilaha illallah, itu perlahan tuan-tuan kan. Orang tengah tercungap-cungap nafas dia, dan dia pun tak boleh ingat lama. Ingat lama tu maknanya kalau kita sebut la ilaha illallah, kita sebut panjang, dia tak ingat, dia tak dapat sebut, tak dapat tangkap. Dan jangan pula terlalu laju, macam kita buat tahlil arwah, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, laju pula kan, pun tak boleh juga. Maka benda ini akan menyebabkan si mati ataupun orang yang tengah nazak ini, dia tak dapat tangkap dan sia-sialah dia. Lalu apa kita perlu ajarkan dia, bagaimana caranya? Ialah sebut dengan dekatkan mulut ke telinga pesakit dengan nada yang sederhana. Kita tengok keadaan nafas turun naik pesakit. Bila dia sedang tarik nafas dalam-dalam, dada dia akan tinggi, maka jangan kita paksa dia ucap lagi. Ketika ada satu keadaan dia berhenti, dia nak hembus nafas tu keluar, ataupun ketika dia nak hembus nafas tu keluar, maka ajarlah kalimah la ilaha illallah. Simple saja, la ilaha illallah. Kita ajar dan mudah-mudahan dia dapat dengar, ya. Jika pesakit tu dapat sebut sekali, cukuplah sekadar itu. Maknanya sekali je dapat sebut la ilaha illallah, kita pun dengar disebut la ilaha illallah, kata dia, alhamdulillah, khalas, selesai kan? Tak payah kita suruh dia ulang lagi, cakaplah lagi bang, teruskan bang, tak perlu. Sekali saja daripada mulut dia keluar pun dah cukup dah. Kenapa kita nak perkataan tu keluar daripada mulut dia? Kerana Nabi SAW menyebut, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu kita kena ajar dia betul-betul la ilaha illallah. Namun jika setelah dia menyebut kalimah la ilaha illallah ini, dia diam, kemudian dia sebut perkataan lain, ada perkataan lain keluar daripada mulut dia, nak air, kata dia kan, nak biskut, kata nak makan, maka perkataan itu perlulah, bila dia sebut perkataan lain, maka perlulah diulang sekali lagi kalimah la ilaha illallah tu. Kita nak kalimah itu kalimah terakhir di sisinya. Maknanya biarlah itulah kalimah terakhir yang keluar daripada mulutnya kan. Nabi suruh kan, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan kalimah la ilaha illallah. Maka ini adalah sunnah Nabi SAW kepada kita. Adapun pada si mati, orang yang tengah nazak ni, orang yang nazak ini, maka bila kita ajarkan kalimah itu, bukanlah menjadi asbab untuk dia bercakap ataupun dia ucap kalimah itu. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Maknanya Allah Ta'ala yang akan menentukan sama ada dia ni boleh sebut ataupun tidak, ya. Sebab Allah Ta'ala ada menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbitullahu allazina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan ucapan orang beriman
Dengan ucapan apa? Ucapan yang teguh tu, ucapan la ilaha illallah di dunia wal akhirah, dan juga di akhirat. Maknanya kalau orang itu orang yang beriman, maka Allah Ta'ala akan meneguhkan dia, Allah Ta'ala akan ingatkan dia kalimah itu. Ketika dia nak mati, dia sendiri dapat sebut kalimah la ilaha illallah, sama ada orang mengajarkannya ataupun tak ada orang mengajarkannya. Macam mana tak ada orang mengajarkannya ni? Kita tahu di luar sana ramai orang yang mati sendirian di rumah. Ramai kan orang mati kat sendirian kat rumah, tak tahu je dah meninggal dunia. Kadang-kadang sampai 3 hari mayat dia kat rumah. Saya biasa uruskan jenazah reput ni, meninggal di rumah sendirian, kemudian jiran terbau busuk. Ni bau mayat ni tuan-tuan dan perempuan, baunya Masya Allah lagi busuk, bau kita lah nanti, lagi busuk daripada bau bangkai. Ini kenyataan. Maka bila seorang itu meninggal dunia setelah tempoh yang lama, maka dia akan keluarkan bau yang busuk. Kalau dia meninggal sendirian 2-3 hari, maka mungkin jiran dia perasan kerana bau yang busuk, lalat dan sebagainya kan. Maka di sini kita nak tekankan bahawa jika dia meninggal sendirian, siapa yang ajar dia kalimah la ilaha illallah ketika dia nak mati? Siapa yang ingatkan dia kalimah la ilaha illallah ketika dia tengah nazak? Maka kita ambil ayat tadi, Allah Ta'ala sendiri yang akan ingatkan dia kalimah itu. Maka kalau dia orang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang tidak melakukan maksiat berterusan kepada Allah Ta'ala, maka ketika dia nak mati, Allah bimbing dia kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kita kena jaga amalan kita waktu hidup di dunia ini, ya. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah juga boleh sesatkan orang zalim. Orang zalim ni siapa? Orang zalim ini orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang buat dosa-dosa besar dan sebagainya, dan dia tidak bertaubat, maka dia dalam kategori zalim kepada diri sendiri. Ketika dia nak mati, walaupun sekelilingnya tu ramai orang yang mengajarkan dia kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia dengar tuan-tuan dan perempuan, dia dengar, pendengarannya masih ada, dia dengar. Namun Allah Ta'ala sekat kalimah yang suci dan mulia itu keluar daripada kerongkong dia, keluar daripada mulut dia, lidah dia, takkan sebut. Allah tidak akan benarkan orang-orang zalim ini, Allah akan sesatkan dia. Wa yaf'alullahu man yasha, Allah berkuasa buat apa sahaja yang dia kehendaki. Sebab itu tuan-tuan, hidup ini adalah, kematian kita nanti adalah bergantung bagaimana dengan cara kita membawa hidup ini. Kematian kita kelak bergantung dengan bagaimana cara kita bawa hidup kita ini di dunia ini. Maka perlu ingat dan sedar, perkara ini ada satu perkara yang pasti berlaku. Kematian tidak bersyarat, tidak kira usia tua atau muda. Ramai orang tua yang meninggal, dan tidak sedikit juga orang muda meninggal. Tidak kira kaya atau miskin, banyak orang miskin meninggal. Yang berduit, berharta, banyak duit nak boleh beli ubat-ubat, boleh jumpa pakar, doktor dan sebagainya, pun meninggal dunia. Tak kira pangkat tinggi atau rendah. Kita ni orang kuli biasa je pun mati. Kita ni bos besar, pengarah, menteri dan sebagainya pun mati. Raja-raja pun mati. Tidak kira sama ada kita sihat ataupun sakit. Ramai orang sakit kat hospital tu meninggal dunia. Dan juga ramai juga orang yang sihat-sihat pun meninggal juga, pelbagai asbab, kemalangan, dibunuh dan sebagainya. Dan tidak kira sama ada kita bersedia ataupun tidak. Orang bersedia nak mati ni dengan amal soleh, sedekah dan sebagainya. Ada juga orang yang tak bersedia nak mati dengan maksiat, hiburan, laga dan sebagainya, pun tetap akan mati. Mati tidak bersyarat, namun syarat mati itu tetap ada. Apa dia? Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Maka syarat mati itu hanyalah satu. Apa dia? Hidup. Bila kita bernafas, kita hidup, maka lepaslah syarat kita untuk mati. Bersedialah kita, kan? Bersedialah kita dan bersediakah kita. Itu sebagai tajuk kita yang pertama tadi, tentang bagaimana cara kita nak bimbing kalimah la ilaha illallah kepada orang yang sedang nazak. Baik, seandainya dia tak sebut kalimah tu, kita tak dengar daripada mulut dia keluar, kita yang hidup ini di sisinya husnuzon, sangka baik je. Alamak, baru teringat arwah mak dulu rasanya tak sebut kalimah tu, macam mana ya ustaz?
kita sangka baik, insya-Allah mungkin dia sebut tapi kita yang tak dengar. Itu semua atas dia dan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkara yang kedua kita nak bincang. Ketika berhadapan dengan orang yang sedang nazak, bacalah mana-mana surah dari Al-Quran di sisi orang yang sakit. Orang tengah nazak ni kita baca ayat Quran. Apa saja Quran pun boleh. Al-Quran ni mujizat Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada yang disunatkan bacaan tertentu. Misalnya surah Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, bacalah surah Yasin kepada orang yang hendak meninggal dunia di kalangan kamu. Orang yang nak meninggal dunia, orang nak mati ni kan, kita baca surah Yasin. Ya. Baca surah tu sehingga akhirnya. Mudah-mudahan rohnya mudah keluar. Kita nak dipermudahkan juga. Sekiranya pesakit masih dalam keadaan sedar, maksudnya dia boleh bercakap, masih ada ingatan, maka bacakanlah surah Yasin untuknya juga kan. Maknanya kita boleh bacakan dia dalam keadaan dia sedar kan, surah Yasin. Itu boleh, tak masalah. Janganlah kita anggap surah Yasin ni untuk orang mati je. Ya, surah Yasin ni ada satu surah yang merupakan jantung Al-Quran. Banyak dia punya kelebihan, banyak dia punya hikmah kat situ. Kita dengarlah bacaan surah Yasin. Kalau kita mampu, kita baca surah Yasin kan. Namun sekiranya pesakit dalam keadaan tidak sedar, tak ada ingatan, dia lupa ataupun dia dalam keadaan koma dan sebagainya, maka kita bacakanlah surah Al-Ra'du. Al-Ra'du. Demikianlah pendapat Syekh Ali Shubramursi. Maknanya kata ulama berpandangan baca surah Al-Ra'du antara surah-surah yang insya-Allah boleh membantu orang yang sedang nazak tadi. Dan seandainya kita ni orang luar, jiran kita sedang nazak, tapi pagi ni kita nak pergi kerja, jadi tak sempat, masa kita tak boleh panjang kat situ, dia tengah nazak ni, maka disunatkan juga kita bacakan 2 surah pendek pun dah cukup dah. Apa surah tu? Iaitulah surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 2 surah tu pendek, tapi pernah dibacakan oleh siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, maka Aisyah membacakan 2 surah itu di sisinya. Maka ini ada satu sunnah. Maka kita boleh amalkan 2 surah pendek tadi. Baik, itu yang kedua. Boleh dapat tuan-tuan dan puan-puan? Ke laju sangat? Okey ke tidak? InsyaAllah okey ya. Baik. Ada lagi tak tu? Okey, alhamdulillah. Baik, kalau ada pertanyaan ke apa boleh tanya insya-Allah ya. Baik, perkara yang ketiga kita nak bincangkan ialah ketika berhadapan dengan orang yang sedang nazak ni, apa yang perlu kita buat? Tunaikan apa jua hajat pesakit, jika tidak syaitan akan menunaikannya. Allahu akbar. Tunaikan. Jika ada tanda-tanda yang mana menunjukkan dia dalam keadaan dahaga, haus, wajib masukkan air ke dalam mulutnya. Kenapa wajib? Kerana nak menyelamatkan akidah dia. Sebab syaitan ni dia akan menyamar untuk bagi air kan, kata. Ketika orang sedang nazak, orang sakaratul maut, maka syaitan ni akan datang menyerupai orang yang paling dia sayang ketika hidup. Siapa? Mungkin orang tu dah meninggal dunia, arwah ibunya misalnya. Ibu dia datang, tapi bukan ibu dia, syaitan. Tengok anak dia, lepas tu bersembang, berbual. Yang nampak ni orang tengah nazak je, orang lain tak nampak. Maka ketika itulah dia akan kata, mak saya dahaga sangat mak, dia orang tak bagi saya minum. Mak bawa air syurga ni, kau nak tak minum air daripada syurga? Kata dia. Ini syaitan menunjuk. Ini misalan ya. Kemudian dia akan terus menggoda, kalau kau ikut mak, mak bawa kau pergi syurga. Nak mak, macam mana cara dia? Kau kena ikut mak keluar daripada Islam. Wa iyazubillah min zalik. Kenapa pula nak kena keluar daripada Islam? Sebab agama sebenar kita agama Yahudi misalnya, agama Nasrani, agama Majusi. Maka inilah cara-cara syaitan untuk menggoda orang yang sedang nazak, orang yang dalam keadaan kesempitan, nak minta pertolongan tak tahu kat siapa.
ketika itu kalau iman dia lemah, amal dia kurang ketika hidup, maka dia mudah terpengaruh dengan tipu daya syaitan, maka wa'iyadzubillah, matilah dia dalam keadaan kufur. Astaghfirullahalazim, wa'iyadzubillah. Sebab itulah kita ni di sekelilingnya tak boleh nak bantu sama ada dia meninggal dalam keadaan beriman ataupun kufur, tapi sekurang-kurangnya ada kaedah yang boleh bimbing dia. Apa dia? Inilah tadi yang kita katakan pertama tadi, ajar kalimah la ilaha illallah. Kedua, bacakan ayat Quran. Selain daripada membantu si mati, membantu orang yang sedang nazak ini, memberi ketenangan pada dia, insya-Allah dia juga dapat mengelakkan daripada gangguan jin dan syaitan. Syaitan kenapa nak ganggu? Syaitan dengan orang baca Quran dia kan lari. Maka itu juga dapat membantu, insya-Allah. Yang ketiga, kita bimbing atau kita tunaikan apa jua hajat orang yang sedang nazak ini, apa saja yang logik. Dah kalau pukul 3 pagi minta MACD, mana nak cari PKP ni kan. Tengah nazak MACD kata dia kan, mana nak cari pukul 3 pagi ni. Itu benda yang tak boleh, maka kita tak boleh buat lah. Cari benda yang mampu kita tunaikan. Baik, wallahu a'lam bissawab. Selesai perkara yang pertama, panduan kita berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Ada persoalan? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tak ada persoalan lagi. Perkara yang kedua kita akan bincang, bagaimanakah berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Macam mana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baru meninggal ni, tadi tengah nazak, ni baru meninggal dunia. Baik, setelah orang yang nazak menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka pihak waris atau orang di sekeliling jenazah perlu mengaturkan beberapa perkara seperti berikut. Ini kita perlu aturkan juga, ya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan berhenti nanti pukul 10 pagi lah, insya-Allah, ya. Aku nak pergi tandas ke, nak minum ke. Ada yang belum sempat breakfast kan, tapi tuan-tuan ke rumah, ke office ke apa kan, pergi je lah. Bukannya saya nampak pun tuan-tuan bergerak kan. Cuba jangan lama sangat kalau keluar tu kan. Sebab takut setiap poin yang saya cakap ini adalah poin yang penting, ya. Bukan isi kosong saja, bukan isi kosong, dia penting, semua penting. Jadi kalau ada urusan, jangan kita keluar lama sangat. Okey, baik. Yang pertama, sebelum kita cerita tentang bagaimana kita nak uruskan jenazah yang baru mati ni, kita kena ingat, perbetulkan atau kita cuba menambah baikkan apakah perkara yang perlu kita lafazkan, ucapkan ketika menerima berita kematian. Biasanya kalau berita kematian kita terima daripada WhatsApp, baca daripada Facebook, dimaklumkan sahabat kita si Fulan bin Fulan telah meninggal dunia pagi tadi di rumahnya, maka ramai kawan-kawan yang akan memberi komentar. Dia kata apa? Salam takziah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sekarang lagi cun dalam kurungan dibaca kan. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada isu pun kalau kita nak baca surah Al-Fatihah. Silakan, bahkan dapat pahala pada kita, dan mudah-mudahan niat kita nak hadiahkan kepada si mati Allah kabulkan, insya-Allah. Bacalah. Cuma isunya ialah kenapa kita sebut Al-Fatihah tidak ikut apa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Apa dia? Kalimah istirja. Bila mendengar sesuatu musibah, maka sebutlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah juga merakam dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyirus sabirin allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar bila mana ditimpakan ujian musibah kepadanya, mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua datang daripada Allah, kepada Allah jugalah kita semua pasti akan dikembalikan. Maka ini kalimah musibah, bukan saja pada berita kematian, bahkan pada berita musibah yang melibatkan kesakitan orang, kemalangan, kehilangan, kekecewaan, apa saja pun itulah kalimah dia. Lalu macam mana daripada sudut lisan kita sebut,
juga daripada sudut penulisan. Kita komen kat Facebook, kat WhatsApp, Instagram dan sebagainya, maka ubah trend kita daripada sebut salam takziah Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah kepada innalillah wa inna ilaihi rajiun. Type kat situ innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita pun bacalah surah Al-Fatihah. Bacalah sendiri kan. Tapi kalau ada orang kata ini memang trend kami ustaz, memang saya dah diajar daripada kecil, bila orang meninggal sebut Al-Fatihah. Kalau ada orang macam tu lah kan, maka nak buat apa? Tak kisah, cuma tambah je sikit. Saya bukannya halang, tak kisah pun buatlah. Cuma tambah depan tu sikit je. Dengar orang meninggal dunia, sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun, Al-Fatihah. Terpulanglah nak sebut Al-Fatihah ke, nak sebut Al-Baqarah ke, An-Nisa ke, Ali Imran ke, terpulang. Tapi jangan kau sebut je, kenalah baca sekali kan. Ini ramai orang tulis dia pandai, tapi baca tidak kan. Ni benda ni yang kita perlu ubah trend ni, ubah kepada sunnah yang mendatangkan keredaan dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka bila jenazah telah meninggal dunia, kebiasaannya mata dia akan terbuka ke atas. Pandang. Ada jenazah yang tutup terus, ada kan. Ada juga jenazah yang apa nama tu sakit. Saya ada baca satu soalan tu, nanti saya akan baca. Saya akan ni, saya nak settlekan ni dulu. Ada yang mata dia tertutup, ada yang mata terbuka pandang je ke atas kan. Kalau kita tengok orang macam tu, maka kita cuba tutup mata dia, ya. Tutup mata dia bagaimana? Dengan beberapa perkara yang boleh kita praktikkan. Ada kaedah dia. Kenapa mata dia naik ke atas? Sebab roh kita ini keluar ataupun mula ditarik daripada belah kaki. Daripada kaki naik ke lutut, daripada lutut naik ke pinggang, pinggang ke dada, dada sampailah di kerongkong, gorgorah. Di sinilah pintu taubat kita akan tertutup. Tidak akan terima taubat lagi, tidak akan terima segala amalan lagi. Dan roh akan keluar melalui ubun-ubun di kepala. Dia akan keluar. Sebab tu mata akan mengiringi pergian roh. Maka kita di sekelilingnya, kita ambil atau kita tutupkan. Tidak ada bacaan khusus, tapi kita selawatlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika dia boleh tutup dengan sempurna. Tapi jika tak boleh tutup, macam mana nak buat kan? Tak boleh tutup, terbuka macam ni kan. Dah tutup dah, tak boleh dah. Kita cuba urut kelopak mata ni. Macam mana nak urut? Ambillah minyak, carilah minyak masak kat rumah tu kan. Takkan tak ada minyak masak, mesti ada kan. Tapi kalau nak guna minyak masak, tuan-tuan, puan-puan, jangan guna yang dah guna. Minyak masak ikan tu yang dah golap tu kan, inilah boleh kan, jimat sikit, pakai kat kelopak mata. Dah bau ikan mata itu kan. Datang kucing jilat mata orang tu. Kan tak boleh macam tu. Kita carilah yang sesuai. Minyak masak boleh yang tu sikit je, urut kat sini, tak rugilah. Apa saja minyak yang difikir sesuai, kita gunakan. Urut perlahan. Ya. Kalaulah dia terbuka lagi, kita guna kaedah yang kedua. Kita cuba beratkan mata si mati ini dengan menggunakan bahan-bahan yang berat. Misalnya batu. Cari batu dulu, batu kerikil yang kecil-kecil tu kan. Ambil, basuh bersih-bersih, letak dekat atas mata, kelopak mata tu. Biarkan mata tu ataupun kelopak mata tu berat ditindih. InsyaAllah itu kaedah yang boleh kita gunakan. Jika tak jumpa batu yang sesuai, jangan sekali-kali digunakan bata pula. Bata yang besar tu, tepek kat mata. Jangan ambil perkara sia-sia. Carilah shilling atau apa saja. Biasanya kita sering jumpa shilling. Duit shilling 50 sen yang besar tu tahu. 50 sen yang besar tu, kita ambil yang emas tu, yang dulu warna perak tu, letak kat atas kelopak mata dia. Dan kaedah ini jangan dibiar lama. Takut pula bila dah biar lama terlupa. Dah tutupkan kain tudung muka mayat tu, kita sibuk layan tetamu dan sebagainya. Orang datang nak tengok jenazah, diselak kain tu, nampak duit kat atas mata. Hai, mata duitan, kata dia. Astagfirullah. Dah jadi fitnah pada jenazah kan. Orang tak fikir tu kaedah, dia tak tahu kan. Maka sebelum tetamu datang, kita alihkan dulu duit shilling tu, ya. Elakkan fitnah. Baik. Seandainya
Lepas kita dah letak batu ke shilling ke, tak jadi juga terbuka lagi mata tu. Apa nak buat? Cari kaedah yang seterusnya. Apa dia? Kita guna selotip kertas. Selotip kertas tak? Yang nipis kan, koyak sikit, daripada kelopak mata ni tarik di bawah bawah mata ni, tutup. Ni kaedah yang biasa kita guna untuk jenazah-jenazah di hospital. Cuma kaedah ini biarlah kaedah yang terakhir. Kenapa? Kerana jenazah biasanya dia akan sakit. Sakit apa? Bila kita tarik selotip ni, dibimbangi akan melukakan bila kita tarik ni kelopak kulit dia ni mudah terkoyak. Sebab mayat kulit dah rapuh kan, takut dia tersiat. Maka selotip ni biarlah kaedah yang terakhir, sebab gam dia tu kuat juga kan. Ingat, bila guna selotip kertas, jangan guna double tape. Jangan guna selotip yang hitam tu, yang pekat tu. Jangan. Gam pun jangan. Kalau saya ikut kursus embalming dulu, dia orang tutup mata mayat guna gam uhu, tuan-tuan. Gam uhu yang lekat tu memang takkan terbuka lah selama-lamanya. Maka elakkan benda tu daripada berlaku pada jenazah ahli keluarga kita. Tutup mata dia. Baik. Kemudian sumbatkan kapas di kedua lubang hidung dan telinga jenazah. Lubang kapas kan, sumbat hidung, telinga dan mulut kalau mesti kata terbuka. Kenapa nak sumbat kapas? Sumbat kapas tu sedikit saja, tutup lubang sahaja. Kenapa nak tutup lubang hidung dan telinga dan sebagainya ni? Sebab kerana biasanya minta maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana biasanya bila seorang tu meninggal dunia, maka dalam badan si mati ni dia akan mula reput, bau busuk akan mula keluar. Kita tak bau lagi mungkin, tapi serangga-serangga ni yang mana sensitif dengan bau, dia mudah terhidup. Maka dia akan datang, lalat ke, semut ke, apa saja datang akan masuk ikut rongga-rongga terbuka pada si mati ni. Maka kita elakkan benda tu berlaku. Tutup lubang masuk ni, hidung, telinga, mulut dan sebagainya. Dan kita nak sumbat kapal ni jangan banyak sangat, sikit je. Ni ambil banyak-banyak letak kat hidung. Selagi boleh sumbat, dia sumbat banyak-banyak. Ni ambil ni sampai kombang hidung itu kan. Astagfirullah. Bila kita nak mandi mayat tu, kita tarik kapas tu, astagfirullahalazim, daripada tokak ni kapas tu, astagfirullah. Banyak sangat jangan, tuan-tuan. Dia siksa mayat. Sedikit saja, insya-Allah pun dah memadai, ya. Maka kita tutup sini, tutup sini, ya. Baik, saya baca soalan tadi daripada Puan Faridah. Ustaz, jika pesakit yang nazak menghadapi sakit paru-paru atau kerongkong atau bisu, iaitu tidak berupaya menyebut kalimah syahadah, bagaimana peranan waris semasa diambang kematian tersebut? Baik, jika orang tu sakit paru-paru, maknanya kerongkong, maknanya tak sebut ataupun bisu kan, nak ajar macam mana orang bisu? Takkanlah orang bisu tu kita nak bersilat pula depan dia kan. La ilaha illallah, takkan macam tu pula kan cara nak bersilat. Tidak perlulah kita buat kaedah lain. Kita, sebab tu saya katakan, kalimah yang kita ajar pada si mati ini adalah satu perkara sunnah, perbuatan dan juga perkataan tadi. Perbuatan dan perkataan. Makna kalimah la ilaha illallah kita ajar pada si mati satu sunnah. Perbuatan kita rapatkan, kita bimbing dia la ilaha illallah, itu pun sunnah. Adapun kepada yang nak mati ni, yang nazak ni, sama ada dia boleh sebut ataupun tidak atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisu ke, dia pekak ke sekalipun, kita ajar juga kalimah la ilaha illallah. Biarlah Allah Ta'ala yang menentukannya. Bagaimana cara diucap, itu di sisi Allah, bukan kerja kita. Macam kita lah, kita pendakwah kan, semua orang pendakwah kan. Kita hanya boleh mendakwah, kita hanya boleh berdakwah, tapi kita tidak boleh memberi hidayah kepada orang, kerana hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Puan Faridah, insya-Allah mudah-mudahan menjawab soalan tadi. Baik, ada soalan lagi?
Soalan, jika kita melihat jenazah, kita perlu baca apa? Kenapa jika ada kematian kita mempunyai perasaan takut yang melampau? Apa nak perlu dibaca jika dia tanya jika melihat jenazah, apa benda yang perlu kita baca? Yang kedua, bagaimana cara nak mengatasi ketakutan ketika berhadapan dengan jenazah? Baik, nak baca apa saja pun boleh, macam saya kata tadi. Sama ada kita nak baca ayat Quran, surah Yasin boleh, Ar-Ra'du boleh. Itu kalau orang yang dalam keadaan nazak ketika datang ziarah dia. Baca surah Al-Fatihah pun boleh, paling ringkas. Nak baca surah Yasin pun boleh. Apa saja surah ayat Quran kita hajatkan, niatkan untuk sedekah kepada si mati, insya-Allah Allah Taala akan terima. Kemudian bagaimana cara kita nak hilangkan ketakutan bila berhadapan dengan jenazah? Pertama sekali kita kena ingat bahawa bila kita berhadapan dengan si mati ataupun orang yang mati ni, kita kena yakin bahawa orang yang mati ini tidak boleh memudaratkan orang yang hidup. Orang yang mati tak boleh memudaratkan orang hidup. Orang dah mati, macam mana dia nak bangun, nak tikam kita? Jangan terpengaruh dengan filem-filem Melayu ke, filem luar ke kan. Jadi momok lah, jadi hantu lah, sana bolong lah, apalah bagai kan. Tak ada tuan-tuan, ya. Jangan kita terpedaya. Orang mati tidak memudaratkan kita. Yang perlu kita risau dan takutkan ialah orang hidup. Orang hidup ni yang boleh mudaratkan kita. Sebab dia ada kuasa, dia boleh bunuh kita kan. Tapi kalau orang mati, tak boleh. Kita anggap bahawa kita sedang menguruskan jenazah kita. Bayangkan kalau kita mati, orang takut dengan jenazah kita. Tentu kita akan rasa kecewa dan sedih kan. Begitulah kita perlu fikirkan. Dan kalau kita rasa macam takut terbayang-bayang, maka ini adalah kesempatan untuk syaitan ambil alih. Syaitan nak menghasut kita. Macam mana cara kita nak atasi benda ni? Cubalah bacaan ruqyah. Ruqyah diri sendiri. Sebelum kita nak berhadapan dengan si mati ni, kita ni dalam keadaan lemah semangat kan. Bacalah surah Al-Fatihah, bacalah ayat kursi, bacalah 3 kul, tiup kat tangan, selawat daripada kepala, sekat muka, sampailah ke hujung kaki sapu. InsyaAllah tu kaedah yang boleh kita amalkan untuk ruqyah diri sendiri. Baik, satu soalan lagi. Ada soalan lagi dalam ni? Okay. Ustaz, kisah badi mayat tu wujud ke? Kalau terkena, bagaimana untuk kita rawat? Badi mayat, macam mana kita nak uruskan badi mayat? Badi mayat tu apa? B-A-D-I badi. Ba alif dal ya. Bukannya baldi, okey? Baldi tu kita nak tadai. Jadi badi mayat ni sebenarnya adalah satu benda stigma masyarakat. Saya terjemahkan, saya kongsikan 2 perkara je. Pertama, badi mayat ni dari sudut kesihatan. Kesihatan ni maknanya bila kan Nabi sebut, setelah kita menguruskan jenazah, ziarah jenazah, maka disunatkan pada kita untuk membersihkan diri, mandi dan sebagainya. Mandilah sunat bagi kita. Lepas ziarah jenazah, balik rumah, mandi. Kenapa Nabi suruh mandi? Sebab kita tak tahu di badan jenazah tu ada apa penyakit, entah kuman ke, virus ke, apa ke. Maka kita pun balik bawa virus kuman tu, mungkin pada kita tak kena sebab kita punya sistem imun kita ni kuat. Kekuatan kita untuk melawan penyakit itu kuat. Namun kita ada anak kecil yang baru lahir ke, yang baru membesar ke kan, kita pergi dia, cium dia dan sebagainya, maka mungkin virus kuman tu berjangkit pada anak kecil tadi. Anak tu pula demam panas sebagainya. Dah kita salahkan si mati pula. Oh, ni badi mayat lah tadi ni, awak lah ni balik tak basuh badan, tak bersih diri. Sebenarnya bukan kerana badi mayat, tapi kerana penyakit yang kita bawa tadi. Maka elakkan, bersihkan dengan badan kita, tukar pakaian, barulah kita buat aktiviti harian kita. Yang kedua, dari sudut mistik pula, kita tak tolak juga kemungkinan kerana gangguan-gangguan makhluk halus, syaitan dan sebagainya yang memang suka menggoda masyarakat, menggoda manusia. Bila kita takut, maka lemah semangat itulah memberi peluang ataupun memberi ruang kepada syaitan untuk menghasut ataupun menggoda kita, menakutkan kita dengan membayangkan kita seolah-olah nampak macam roh, arwah dan sebagainya. Benda ini perlu diatasi dengan cara yang saya sebutkan tadi, ruqyah, bacaan ruqyah, kuatkan semangat, insya-Allah dekatkan diri kita pada Allah, solat, baca Quran, Allah Taala akan lindung kita, ya. Tak ada makhluk yang dapat mudaratkan kita tanpa izin Allah Taala. Dia yang memberi kita sakit, dia juga yang akan menyembuhkan kita. Berserahlah diri kita kepada Allah Ta'ala. Baik.
Okey, soalan lain? Baik, saya teruskan lagi. Kemudian dalam bab yang kita yang bincang tadi, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, keluarkan gigi palsu dan tutup mulut jenazah. Dia ada gigi palsu tak? Ada. Cabut? Tak, keluarkan awal. Kalau boleh keluarkan awal-awal. Tapi kalau gigi palsu yang dah tanam dekat mulut dia tu, kan biasa orang buat apa nama tu, operation gigi kan, dia pasang gigi dia, letak besi ke apa, braces tu kan. Maka kita nak cabut tapi tak tahu cara, dia susah nak cabut macam mana ni kan, tak reti. Jangan cabut. Kalau tak reti, jangan cabut. Besi braces yang dia pakai tu biar saja. Jangan pandai-pandai nak minta spana lah, screwdriver ke, tak payah. Berdarah mulut mayat tu, biarkan sahaja, kerana itu di luar kemampuan kita. Ya, tak apa Ustaz, tak apa, biarlah, bukan kita sengaja. Gigi emas lah Ustaz, sayanglah 916. Habis nak buat macam mana? Waktu orang tu hidup kau tak nak suruh cabut kan, dah mati kau nak cabut pula, tak payah, biar je kan. Kita kena reda. Tutup mulut jenazah bila dia dah buka tu. Kalau dah buka gigi, tu mulut dia longgar lah kan. Ambil kapas, tutup, sumbat. Macam saya kata tadi, untuk mengelakkan serangga, nyamuk dan sebagainya, lalat sebagainya masuk, sumbat. Kemudian ambil kain sebesar lebih kurang saiz tudung bawal bidang 45 tu kan, kita gulung, lipat dengan kemas dekat atas, ikat. Tu adalah sunnah. Tu namanya ikatan pocong. Biasa orang sebut pocong ni hantu pocong dan sebagainya. Perkataan pocong tu sendiri berasal daripada ikatan di bawah dagu naik ke atas, namanya ikatan pocong. Dapat kat kita panggil hantu pocong. Ada juga nama bandar pucung, Felda pucung, bukit pucung. Semua nak dipucungkan. Tapi kena ingat perkataan tu berasal daripada ni, ikatan pocong tadi. Baik, itu tentang mulut. Kemudian tukarkan pakaian jenazah dengan pakaian yang bersih dan mudah ditanggal. Tukarlah pakaian dia, pakai seluar jean ke, pakai baju t-shirt ke, keluarkan cepat-cepat. Sebab apa? Mayat akan mula keras badan dia kan. Kan susah nak tanggal, kena gunting, sayang pula baju tu kan, kenangan kita dengan arwah. Maka semua waktu dia baru meninggal tu, tukar. Letak kain batik tebal-tebal, kain pelikat ke, kain selimut ke, letak, tutup aurat si mati tadi. Ya, tanggalkan pakaian itu dengan berhati-hati kan. Sebaiknya perkara itu dilakukan oleh waris. Sebab waris kena jaga aurat si mati ni. Sebelum dia panggil orang luar, dia buat dulu. Ni mak kita, ni ayah kita, kita yang buat dulu ya. Baik. Kemudian pastikan aurat jenazah sentiasa terpelihara. Kan, terpelihara tu maknanya kalau kita dah buka kan, dia dah bogilkan mayat tu, jangan tutup bahagian atas saja. Bila orang nak angkat jenazah, dia seluk belakang, terasa kulit badan belakang. Maka letak kain di bahagian bawah juga. Maknanya di bawah ada kain, di atas pun ada kain. Tutuplah aurat dia. Dan juga kalau jenazah tu perempuan, pakaikan kain tudung juga. Anak tudung ke apa, tutup aurat rambut dia. Tak apalah Ustaz, arwah ni waktu hidup memang free hair pun, semua orang tahu rambut dia macam mana. Itu dia punya pasal. Bukan maksudnya kita nak biarkan dosa dia, tidak. Maknanya itu urusan dia dengan Allah. Waktu dia hidup, kita tegur lah. Tapi kalau dia tak nak terima, terserahlah dia dengan Allah nanti. Tapi bila dia meninggal dunia, kewajipan pada kita untuk tutup. Sebab tu namanya fardu kifayah. Kalau kita tidak buat perkara itu, maka berdosalah seluruh orang di kawasan itu. Jaga ya, jaga aurat si mati, termasuk rambut-rambut dia. Ramai orang tak jaga bab ini, kena jaga. Baik, saya baca soalan lagi daripada Puan Faridah juga. Betulkah apabila seorang itu meninggal dunia, qarin si mati bertukar menjadi hantu mayat? Ianya dikenali sebagai badi atau sawan mayat dan berfungsi selama 40 hari. Baik, ni biasanya dalam masyarakat Melayu kita dah memang terdedah dah dengan hantu dan sebagainya kan. Qarin ini satu benda yang memang wujud ya. Maknanya qarin ni kembar kita di alam gaib. Ataupun bahasa mudah je, ulama kata qarin ni lebih kepada nafsu kita yang tak baik lah ya. Maka dia akan buat satu kemungkaran sebagainya. Bila seorang tu dah meninggal dunia, qarinnya masih ada.
Kita kena ingat bahawa qarin ini adalah makhluk Allah juga, seperti kita juga. Dan bila kita dah meninggal dunia, bila sampai hayat kita dah meninggal dunia, maka dia pun akan pergi juga. Tak adalah makna meninggal ke Allah alam sisi Allah Ta'ala kan. Maka tidak adalah mengatakan bahawa dia akan berlega-lega cari orang dia apa ke semua. Tidak ada, tak ada istilah tu ya. Kalau macam tu, baik dia jelmakan diri, qarin mak kita kan, rindulah kat mak kan, mana qarin mak ni, jumpalah qarin mak. Tak ada, tak wujud benda tu ya. Maknanya itu adalah benda gaib, benda gaib yang mungkin atas izin Allah dia boleh menunjukkan dirinya, tapi kena ingat dia tidak boleh memudaratkan kita tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tak ada istilah bahawa dia akan mendatangkan badi mayat ataupun sawan mayat. Saya tak pernah dengar lagi kuatan sawan mayat kan. Sawan khinzir pernah dengar kan. Tapi nak mengatakan bahawa dia tidak boleh, dia bukanlah benda yang orang kata apa diistilahkan sebagai badi. Badi tu saya katakan ialah dari segi penyakit dan juga daripada gangguan syaitan ya, bukan daripada mayat tu sendiri ya. Wallahu alam. Baik. Kemudian kiamkan tangan dan ikat sendi-sendi jenazah. Lepas kita tukar pakaian tadi, kiamkan tangan dan ikat sendi-sendi jenazah tu, letakkan kedua tangan jenazah ke atas dada seperti kedudukan kiam dalam solat kan. Waktu dia baru meninggal, di tangan dia lembut lagi. Kalau dibiarkan 2 jam 3 jam, maka dia akan mula mengeras. Mengeras tu lah susah kita nak bentuk kan. Kita kena buat perlahan. Kita kena ikat dia supaya dia lembut masa tu ya. Kemudian ikat ribbon lah. Ni ikatan pada tangan ni berlaku sebelum kita mandi dan kafan. Maknanya setelah kita mandi, kita nak kafankan si mati, tak boleh kita nak ikat tangan dia. Tengah kafan ikat tangan, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Ikatan luar kain kafan yang 5 utas tali tu pun dalam kubur kita akan longgarkan ketika dalam kubur. Ini kan pula ikatan dalam. Macam mana nak buka ketika dalam kubur, kan susah. Maka jangan diikat jika tak ada keperluan. Lainlah kalau ada keperluan. Mayat tu memang dah tak boleh apa dah, tangan dia dah keras, bengkak dan sebagainya, kena ikat. Kalau tidak dia akan susah nak kafan dan sebagainya. Ini kaedah ya. Baik. Kemudian ikatkan kedua-dua pergelangan tangan agar tidak jatuh ke bawah. Tadi kita sebut. Luruskan kaki jenazah dan ikat di bahagian lututnya. Ikat bahagian lututnya. Luruskan kaki dia, lutut dia tu kita ikat supaya tetap lurus. Dan rapatkan kedua tapak kaki jenazah dan ikat kedua-dua ibu jari kaki dia. Ibu jari kedua-dua ni ikat supaya dia tetap lurus, tegak macam tu saja ya. Baik. Kemudian letakkan sesuatu benda yang sederhana berat di atas perut jenazah. Satu benda yang sederhana berat. Biasanya orang tak apa? Gunting. Kan biasa orang letak gunting. Kenapa orang letak gunting kat perut mayat? Kenapa? Kerana mayat itu bila dia dah meninggal, maka udara di luar akan mudah masuk ke dalam badan dia, tapi tidak ada kuasa di dalam badan ataupun tenaga dalam badan untuk menolak udara tu keluar balik. Tak ada. Dan kita hidup sekarang ni, kita jantung kita yang pump, paru-paru kita ni yang keluar masuk nafas udara ni, udara oksigen, kemudian kita masuk keluar masuk keluar. Bila meninggal, udara masuk tak keluar-keluar, maka dia berkumpul di bahagian perut akan mula kembung. Maka menyukarkan tukang mandi nak menguruskan jenazah. Yang kedua, mendatangkan fitnah kepada si mati. Apa hal pula perut dia buncit? Dulu tak ada pun macam tu kan. Ni mesti ada benda tak elok masih hidup dulu. Kan orang dah fitnah dia. Maka elakkan benda tu berlaku. Letak satu benda yang sederhana berat. Kenapa orang letak gunting? Sebab gunting ni perkara yang biasa kita guna untuk mandikan jenazah, kafan jenazah. Nak guntingkan kapan, orang cari gunting. Mana gunting tadi? Tak jumpa lah. Tu ada kat atas perut tu. Oh, ada sini. Akan senang orang capai. Tu je, tak ada maksud lain. Nak letak sarang gunting pun boleh. Nak letakkan telefon boleh. Nak letakkan apa benda lagi? Benda yang sederhana berat. Tapi jangan letak laptop pula. Sederhana berat juga, tapi melampau sangat kan. Jangan terlalu besar. Sederhana sahaja. Baik. Kemudian gunakan wangi-wangian untuk menutup bau jasad jenazah. Apa saja wangian dia? Wangian dia macam
kemenyan, orang dulu pakai kemenyan, setanggi kan, bakar cendana ke, apa saja wangian untuk diasapkan di seluruh ruangan pun boleh. Ni bukan nak bakar bagi makan jin. Ada orang kata ni nak bagi makan saka lah tu. Tak ada, jangan fitnahkan orang tu. Ni wangian saja. Orang dulu dia nak bagi wangi, dia asapkan rumah tu. Ni bukan untuk bagi makan jin. Kita sedap je lah. Sedap je kita fitnah orang tu kan. Jangan kita fitnah cara kaedah orang lama. Ya, letaklah apa saja. Sekarang ni lagi canggih, kita letak dekat dinding MB Pure. 5 minit sekali dah berbunyi dan berbau. Kan boleh juga. Letak daun pandan yang telah diracik-racikkan. Daun pandan tu kita racik kecil-kecil, hiris. Letak kat sisi mayat tu, letak kat dalam mangkuk ke, letak kat tepi mayat. Ni bau ni lah akan menutup bau busuk yang akan keluar daripada badan mayat tadi. Letakkan penyembuh otomatik dan sebagainya. Ini semua adalah kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan. Baik, wallahu alam. Selesai bab yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Tengok tu ayat tu tulis, usia hidup ibarat menarik seutas tali dalam gelap. Kita tarik tali tu kan, tarik tali tu dalam gelap. Nampak tak tali tu? Tak nampak. Tidak kita ketahui di mana hujungnya. Mana hujung tali ni? Boleh jadi saat kita sedang seronok menariknya, tarik, kita sudah pun di penghujung tali. Demikianlah hidup. Seronok sangat hidup, rupanya kita di penghujung usia kita. Tak ada siapa yang tahu bilakah ajal akan menjemputnya. Maka bersediakah kita? Itu soalan dia ya. Baik, ada soalan lain sebelum kita masuk kepada urusan dokumentasi? Tak ada. Baik, alhamdulillah. Perkara yang ketiga yang kita nak bincangkan ialah urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah. Sekiranya berlaku kematian, pihak waris perlu mendapatkan permit penguburan mayat sebelum jenazah hendak diuruskan. Sebab apa? Ini adalah salah satu akta pendaftaran kelahiran dan kematian 1957. Ni satu benda yang wajib, macam saya terangkan di awal-awal tadi, kena ada. Kalau tak ada, kita uruskan sesaja, maka boleh mendatangkan mudarat kemudian hari. Ada orang dulu sekitar awal tahun 2000, masa tu saya baru-baru berjinak dalam pengurusan jenazah ni. Bila dia meninggal dunia, ayah dia meninggal dunia, anak dia ramai, anak dia, dan ayah dia ni dia memang sayang, ramai anak dia semua sayang ayah dia. Dan bila meninggal dunia, mereka bagilah tugas. Kau pergi cari imam, kau pergi cari masjid, kau pergi cari pergi buat report polis dan sebagainya. Maka dalam keadaan kalau begitu, seorang anak yang tugaskan untuk buat report polis, dia pergi balai polis, tiba-tiba dapat panggilan, kata ayah dia nak dimandikan dah. Kau kat mana ni? Kata abang dia tak tahu dia nak pergi buat report. Saya nak pergi ni lah buat report. Ayah nak mandi ni. Maka dia pun patah balik. Dia pun lupa nak daftar kematian tu. Dia pun mandikan ayah dia, menangis, kan sedih, kecewa, nak mandi, kafan, solat, dan terus dikebumikan jenazah tu. Tak ada apa aku, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Seminggu yang pertama berjalan lancar, masa tu dalam keadaan sedih lagi. Masuk minggu yang kedua, mulalah adik-beradik ni berkumpul untuk bincangkan tentang harta-harta arwah ni, tentang tuntutan sok-sok, KWSP, takaful dan sebagainya. Dan bila bincang tu, makalah kita pergi KWSP, kita pergi kat Pekeso untuk tuntut. Pergi sana kat kaunter, saya nak tuntut arwah ayah saya baru meninggal dunia, nak tuntut hak dia. Bila dia pergi ke kaunter kata, minta maaf cik, kami tak terima IC si mati. Habis terima apa? Mesti bawa sijil kematian. Mana saya nak cari sijil kematian tu? Cik kena dapatkan dekat JPN lah. JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Okey. Maka pergilah dia ke JPN. Sampai di JPN, bagi IC ayah dia. Ayah saya dah meninggal dunia. Bila? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas? Ya. Ni, saya nak dapatkan sijil kematian. Minta maaf cik, kami tak terima IC, kami nak permit kematian. Dokumen tak lengkap ni. Permit kematian di mana? Permit kematian, permit kubur tu mana dapat? Tu cik kena dapat kat balai polis lah. Patutnya waktu kematian cik dah dapat. Oh iya ke? Dia pun pergi ke balai polis,
Sampai kat balai polis, tunjuk, saya nak dapatkan permit kubur arwah ayah saya. Bila arwah dia meninggal? 2 minggu lepas, kami dah ke bumi dah. Dia selamat dah ke bumi. Polis tu pun kata, kenapa awak ke bumi dia? Sebab tak ada kebenaran daripada pihak polis pun. Pihak berkuasa tak kebenaran, kenapa awak kebumikan dia tanpa izin? Dah berlaku pertikaian. Kenapa kebumikan jenazah tanpa ada surat permit kubur tadi? Lalu apa berlaku? Kerana kuasa undang-undang, faktor itu penting untuk mengelakkan sebarang kemudaratan, unsur-unsur jenayah dan sebagainya. Maka jenazah ayahnya tadi terpaksa digali semula atas perintah mahkamah. Untuk sebab kerana tidak daftar kematian tadi. Astaghfirullahalazim. Ini berlaku. Sebab itulah selepas kejadian itulah, maka diwajibkan kepada orang yang jaga tanah kubur untuk mendapatkan permit menguburkan jenazah. Maknanya kena dapat salinan permit kubur. Dia kena pegang, kena rekod, baru boleh terima jenazah. Ini benda ni berlaku, tuan-tuan dan puan. Maka penting untuk kita tahu bahawa sebelum kita uruskan jenazah, sebelum mandikan jenazah ni, perlu ada permit kubur. Sebab kita tak tahu sama ada jenazah ni boleh diuruskan terus ataupun perlu dibawa ke hospital, urusan yang lanjut, ya. Kena fikir. Baik, macam mana cara kita nak dapatkan permit ni? Baik, first kali sebelum kita pergi ke balai polis, bila berlaku kematian di rumah, kita hubungi pasukan perubatan. Call 999. Itu paling mudah. Kalau rumah kita sebelah klinik, dekat dengan klinik ke apa ke, boleh panggil doktor dan sebagainya untuk maklumkan kematian yang berlaku. Pihak ambulans akan datang ke lokasi dan mengesahkan kematian tu. Bila ambulans datang, dia akan tengok, dia akan letaklah cek tekanan darah dan sebagainya ikut kaedah dia. Maka bila confirm dia meninggal dunia, maka ambulans tak akan ambil jenazah. Dia hanya ambil orang yang sakit saja. Kena faham, ya. Jangan kita marah pula orang tu. Biar aja dia, tak bawa pergi hospital. Orang dah mati bawa pergi hospital buat apa? Bukan tugas dia, kan? Maka dia akan keluarkan satu surat pengesahan kematian. Maknanya orang ni memang dah meninggal dunia. Dia keluarkan surat. Itu biasa, ya. Baik. Kemudian lepas dah disahkan, kita perlu buat laporan polis di balai polis yang berhampiran. Bawa 4 dokumen ini. Yang pertama, surat pengesahan kematian tadi kita kena bawa. Surat pengesahan kematian, maknanya dia dah meninggal tadi, kita kena bawa surat tadi, kan? Siapa yang sahkan kematian ni? Kata polis. Ni tadi ada dah ambulans datang, dia sahkan. Okey, bagus, polis terima. Yang kedua, IC kita. Yang nak buat laporan polis ni, kita kena buat IC kita lah. Takkan kita datang buat laporan polis tak buat IC, kan? Buat IC kita, penting. Yang ketiga, IC si mati. Si mati ni mesti ada IC, pasport ke apa-apa saja pengenalan diri dia, bawa. Siapa yang meninggal? Kata polis. Ni ayah saya, tunjuk. Okey. Dan yang keempat, dokumen atau rekod perubatan hospital atau klinik si mati sekiranya ada. Kalau dia ada penyakit darah tinggi, apa bukti dia darah tinggi? Ni dia laporan doktor. Memang setiap bulan dia pergi check up dan sebagainya. Dia akan cek. Ni penting, ya. Bila polis berpuas hati dengan segala keterangan dan dokumen yang kita beri, maka permit menguburkan jenazah ataupun daftar kematian tadi akan dikeluarkan dan diserahkan pada pihak waris sebagai kebenaran untuk menguruskan jenazah tersebut. Dia ada 3 salinan. Salinan pertama untuk JPN, warna putih depan tu. Salinan kedua untuk pemaklum, untuk orang kubur, bagi kat orang kubur, orang yang jaga kubur. Salinan yang ketiga untuk pemaklum, waris tu tadi. Maka dia boleh tengok pada sijil kematian tu, kat tepi tu belah bawah sebelah kiri dia ada tulis untuk siapa, Jabatan Perubatan Negara. Itu biasanya pihak hospital atau pihak polis akan terangkan, ya. Baik. Namun jika ada unsur keraguan yang munasabah pada pertimbangan pihak polis, waktu kita buat laporan polis macam mencuriga sesuatu, pihak polis akan pergi ke lokasi untuk siasat secara terperinci, nak tengok betul ke keadaan mayat ni. Jika tidak diketahui secara jelas punca kematian dia, maka pihak polis akan mengarahkan pasukannya untuk membawa jenazah ke unit forensik hospital berdekatan bagi tujuan bedah siasat. Ini biasa, postmortem, kan? Sebab tu kalau kita ada sakit,
kena declare sakit apa, surat menyurat doktor tu kena ada. Sebab kalau kematian bawah usia warga emas 60 tahun ke bawah, kebiasaannya akan postmortem kalau tidak ada sakit khusus, tak ada rekod penyakit kena, ya. Baik, itulah dia perkongsian saya tentang dokumentasi, ya. Kemudian selepas kita dah ke bumi jenazah, kita perlu selesaikan JPN. Mana kita perlu selesaikan urusan daftar kematian tadi, pergi ke pejabat JPN dalam masa seminggu, 7 hari daripada kematian, 7 hari bekerja, untuk dapatkan sijil kematian. Itu yang baru valid nak tuntut apa-apa saja, ya. Sijil kematian penting. Baik, ada soalan daripada audiens? Ada? Tak ada. Ini penting untuk kita tahu tentang perkara-perkara dalam bab dokumentasi tadi, ya. Baik, tuan-tuan, puan-puan semua, kita dah sentuh 3 perkara tadi, iaitulah yang pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru sahaja meninggal dunia. Yang ketiga, apakah dokumentasi yang perlu kita sediakan sebelum kita menguruskan jenazah. Benda ni penting, ya, untuk kita ketahui. Kalau jenazah itu jenazah luar negara pun penting juga. Luar negara ni setelah kita uruskan report polis dan dapat permit kubur, kita perlu dapatkan surat izin daripada pihak kedutaan asal negara dia. Contohnya yang meninggal ni jiran kita Indonesia, kita nak uruskan dia sebab keluarga dia semua dekat Indonesia, tapi dia meninggal kat Malaysia seorang-seorang. Maka kalau meninggal kat hospital, pihak hospital tidak akan keluarkan jenazah selagi tak dapat kebenaran daripada pihak kedutaan. Jadi apa nak buat? Kenalah pergi ke kedutaan. Bukan pergi kedutaan apa saja macam tu. Pertamanya kena dapatkan satu surat bertulis daripada pihak waris asalnya. Kita kena kontak lah waris asal, tolong keluarkan satu surat kenyataan. Surat kenyataan mengatakan bahawa saya, yakni waris itu merupakan ahli keluarga. Siapa? Jelaskan siapa, kakak ke abang ke mak ke anak ke siapa, jelaskan kepada arwah si mati ni, sebut nama, yang meninggal dunia kat mana, semualah detail. Kami dengan ikhlas menyerahkan kepada siapa, sebut nama orang yang wakil kat Malaysia ni, untuk menguruskan jenazahnya dan dikebumikan di mana, jelaskan. Maknanya surat itu dikeluarkan daripada pihak waris di negara asal dan perlu disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Biasa kat sana kepala desa ni macam ketua daerah lah, ataupun ketua kampung ke, kan. Kalau kita kat sini kita panggil macam cop pegawai kerajaan A, macam tu, kan. Ataupun cop imam, ketua imam, ataupun persetujuan sumpah, apa-apa sajalah yang boleh untuk sahkan dokumen tadi, kan. Maka benda tu difaxkan kepada kita, ataupun hantar ikut WhatsApp lah, gambar yang clear jelas berserta dengan dokumen pengenalan, macam kad keluarga arwah ke, ataupun IC waris ke, apa saja dokumen dia yang nak mengesahkan mereka ada hubungan nasab keturunan. Maka benda itulah dilampirkan kepada pihak kedutaan negara asal. Bila pihak kedutaan tengok, dia puas hati, maka dia akan keluar satu surat memberi keizinan jenazah warganya untuk diuruskan. Surat itulah kita ambil dan kita hantar kepada pihak-pihak yang menuntut tadi, hospital dan sebagainya, ya. Ini penting untuk kita tahu, sebab banyak orang tak tahu, terutamanya warga asing. Maka diserahkan bulat-bulat perkara itu kepada ejen, badan-badan ejen, sama ada daftar ataupun tidak. Banyak kat luar sana, ya, ulat-ulat kita panggil. Maka kesempatan akan diambil untuk urusan dokumentasi tu je sampai mencecah RM2,000 untuk pengurusan jenazah, untuk pengurusan dokumentasi saja. Padahal benda itu tidak ada kos pun dari segi bayaran dokumen, hanya kos perjalanan masa saja. Tapi janganlah sampai charge sampai RM2,000, RM1,000 terlalu melampau, ya. Maka kita perlu tahu juga kaedah yang sebenarnya, ya. Mudah sahaja, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Ustaz Umar, ada apa-apa lagi? Sebelum kita berhenti sekejap berehat dan kita sambung pula kepada sesi praktikal sebentar lagi, insya-Allah. Ada Ustaz? Terima kasih kepada saudara penyiar. Terus pada slot yang pertama ini, pada sesi teori,
Ustaz dapat perkongsian berkenaan dengan bagaimana adab ataupun turutan cara menguruskan jenazah dari jenazah mula dan sehingga ke fasa yang setakat yang kita bincangkan tadi lah Ustaz bincangkan. Dan sekiranya mana-mana peserta ada persoalan, boleh terus sahaja bertanyakan secara direct, boleh on terus mic dan terus tanya kepada Ustaz, ataupun boleh terus menaik di ruangan message di tepi tu, boleh terus tanya sebab Ustaz punya style dia lebih selesa untuk terus secara dua hala lah. Okay, secara direct lah, bila ada soalan terus tanya supaya tidak berlaku lupa ataupun yang sampai peserta terkilan nak tanya tak sempat dan sebagainya. Okey, jadi boleh tanyakan apa sahaja persoalan yang mana Ustaz mampu jawab. InsyaAllah saya rasa Ustaz akan urai dan terangkan. Okey, perkara badi mayat dan sebagainya tadi telah disentuh iaitu stigma masyarakat kita. Jadi untuk slot yang seterusnya ini waktu rehat sementara santai-santai, kita tak menguasai lama-lama untuk peserta. Mungkin ada yang nak duha dulu dan sebagainya, kita tahu. Mungkin ada yang nak minum dan sebagainya, silakan, tak ada masalah. Semuanya nanti di akhir slot nanti para peserta akan diberikan link lah link untuk kehadiran dan juga link untuk isi sijil lah untuk sijil sendiri. Jadi untuk grup WhatsApp yang kita dah tubuhkan tadi tu, mana-mana peserta, semua peserta yang sedang berada di atas talian sekarang ini, jangan keluar dululah daripada grup WhatsApp sehinggalah kita berikan maklumat yang betul-betul jelas dan selesai, dah sempurna untuk urusan sijil dan sebagainya. Jadi terpulanglah selepas itu live dan sebagainya. Tetapi jangan tinggal dulu lah selepas kursus ini berakhir nanti. Okey, dan suka dulu saya ingin maklumkan kepada semua peserta dan Ustaz sendiri Ustaz Rafi'i sendiri, bersama-sama dengan kita pada pagi ini ada Tuan Pengarah untuk Kolej Komuniti Ledang, ada juga Tuan Pengarah kita iaitu Cik Makno Cik Makno bin Halim. InsyaAllah Tuan Pengarah akan bagi sedikit sepatah dua kata lah nanti di akhir kursus setelah Ustaz selesai memberikan bayan ataupun sesi kursus nanti selesai. InsyaAllah Tuan Pengarah akan bagi sepatah dua kata lah. Okay. Jadi untuk setakat pagi ini Alhamdulillah sambutan daripada peserta untuk kursus ini walaupun secara online dan sangat membanggakan lah pada saya lah sebab 31 orang setakat ini dalam talian kita. Jadi ingin saya nyatakan sebelum sedikit berkenaan dengan kursus pada pagi ini. Sebenarnya ini merupakan salah satu daripada keperluan untuk college community di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Ada mereka menyediakan platform untuk kursus pendek di mana pensyarah boleh melaksanakan kursus-kursus pendek yang boleh memberi manfaat ataupun perkongsian dan pendedahan kepada orang awam berkenaan kursus-kursus pendek yang ada di dalam college community. Jadi saya sebagai salah seorang pensyarah pendidikan Islam di college community Ledang sendiri, jadi saya mengambil pendekatan untuk mengadakan ataupun mewujudkan kursus-kursus berkaitan dengan kerohanian, keagamaan dan sebagainya supaya mana-mana masyarakat ataupun komuniti yang di luar sana yang mungkin suka lebih-lebih lagi dalam waktu pandemik dan COVID ini, maka saya pun mengambil inisiatif dengan izin daripada pihak unit pembelajaran sepanjang hayat di college community yang menguruskan segala bayaran-bayaran tuan bayaran-bayaran ini bukan untuk saya. Jadi mereka menguruskan bayaran ini dan juga untuk proses sendiri dan sebagainya lah. Maknanya bukan kita tak ambil langsung lah dari segi bayaran, cuma iuran itu dikenakan sebagai salah satu keperluan ataupun syarat untuk di bawah tabung Kementerian Pengajian Tinggi sendiri pelaksanaan kursus PPT ini. Terima kasihlah atas sambutan dan juga penyertaan tuan-puan pada pagi ini dan diharapkan konsisten sehingga akhir kursus lepas ini insya-Allah. Ya. Jadi mungkin boleh saya beri masa dulu kepada tuan-puan. InsyaAllah Ustaz akan menyambung seterusnya selepas ini insyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Jadi itu sahaja setakat ni saya punya ucapan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh? Mic dah tutup.